Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kita bertemu sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan ya. Nampaknya pada kali ini ya kita akan beralih kepada topik kita yang terakhir di dalam perundangan koperasi di Malaysia, iaitu serba sedikit yang boleh saya share ya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan isu-isu perundangan koperasi ya. Jadi bila saya kata tentang isu-isu perundangan koperasi ini, dia adalah merupakan isu-isu sebenar ya tuan-tuan dan puan-puan, yang realiti yang pernah berlaku di dalam gerakan koperasi. Sebenarnya ada banyak sangat ya isu-isu yang boleh orang kata kita kongsikan bersama, tapi bagi saya cukuplah ya sekadar beberapa contoh ini yang boleh saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, kerana kebanyakan isu-isu perundangan yang ingin saya ketengahkan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan ya adalah merupakan isu sebenar, ataupun saya boleh katakan telah pun menjadi satu case law ya, yang mana ianya diambil daripada sumber-sumber, iaitu daripada laman WSKM dan kemudiannya daripada keratan-keratan akhbar ya, bukan bertujuan untuk orang kata bertujuan untuk mengaitkan dengan mana-mana pihak ataupun sebagainya, tidak ya, bukan tujuan untuk mengaibkan atau mengaitkan dengan mana-mana pihak, tetapi ia adalah bertujuan sekadar ya perbincangan akademik, orang kata sekadar untuk share the knowledge, share maklumat bersama dengan tuan-tuan puan-puan, dan diharapkan agar perkara-perkara sebegini tidak akan berlaku di dalam koperasi tuan-tuan dan puan-puan ya. Kerana kalau kita lihat ya, peruntukan akta koperasi ini telah pun orang kata digubal ya, dan juga dipinda dengan sebaik yang mungkin untuk memastikan kepatuhan undang-undang itu dapat terpelihara. Namun biasalah kita sebagai manusia, kadang-kadang kita tak boleh lari daripada kesilapan ataupun kesalahan yang telah pun dilaksanakan. Jadi sudah pasti sekiranya kalau berlaku isu-isu tentang ketidakpatuhan undang-undang, sudah pasti ya akan berlaku pendakwaan dan sebagainya, kes dibicarakan, dan kita sudah pasti nak tahulah orang kata apakah dari sudut implikasinya apabila seseorang individu tersebut ya ataupun anggota koperasi itu melanggar peruntukan di dalam akta koperasi ya. Jadi biasanya inilah dia isu-isu yang biasanya kooperator nak tahu, ada tak pendakwaan yang dilaksanakan dan ada tak pernah berlaku kes-kes sebegini di dalam gerakan koperasi. Jadi inilah yang saya boleh share bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan serba sedikit. Kalau kita kata tentang isu-isu perundangan koperasi tuan-tuan, memang ianya berkait rapat dengan isu ketidakpatuhan undang-undang, apa lagi kan. Jadi kalau kita tak patuh undang-undang, isunya timbullah dan sebagainya. Berlakulah orang kata pendakwaan kes di mahkamah dan sebagainya ya. Berlakulah orang kata perbicaraan, perdebatan, dan kita pun nak tahu siapa menang, siapa salah dan sebagainya ya. Tapi itu bukan persoalannya. Yang hendak kita bincangkan di sini siapa menang, siapa kalah, tidak. Sebenarnya hanya sekadar untuk kita berbincang ya, dan sekadar untuk kita orang kata berkongsi maklumat bersama tentang kes-kes yang pernah terjadi ya, melibatkan tentang isu perundangan koperasi di dalam gerakan koperasi di Malaysia ya. Dan kalau kita lihat, pertama sekali adalah contoh pelanggaran Seksyen 10B Akta Koperasi ya, yang mana sebelum ini saya pernah ya menceritakan dengan panjang lebar kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan Seksyen 10B berkenaan larangan penggunaan perkataan koperasi ya, bermakna sama ada koperasi ini wujud ataupun tidak, tetapi mereka ini telah pun menyalahgunakan perkataan koperasi, kooperatif ya, dan ianya digunakan bagi tujuan untuk menjalankan urus niaga ataupun sebarang transaksi dengan orang luar. Jadi secara tidak langsung dia telah pun mencemarkan imej gerakan koperasi di Malaysia. Jadi apa yang telah pun berlaku ya, pelanggaran di bawah Seksyen 10B ini, yang mana ini sumber saya perolehi daripada laman web SKM ya. SKM mendedahkan 4 syarikat dan individu yang telah pun menggunakan nama koperasi dengan menawarkan peluang perniagaan, pelaburan dan juga kemudahan pinjaman palsu kepada orang ramai. Jadi sudah pasti berlaku implikasi kepada pelanggaran Seksyen 10B tersebut, dan 4 syarikat yang telah pun dikenal pasti itu adalah Koperasi Nabinco, Koperasi Gagasan Berjaya Enterprise, Koperasi Usahawan Siswaza Berhad, dan juga Koperasi Siswaza Islam Malaysia ya. Dan selain daripada itu, ini juga sumber yang dipetik daripada Bernama pada 17 Jun 2020 ya, untuk sekadar menunjukkan kepada tuan-tuan ya, ada bermakna kes pelanggaran yang telah pun berlaku secara spesifiknya di bawah peruntukan Seksyen 10B ya. Baik, kita beralih kepada isu yang seterusnya.
Ini juga sering ya ataupun banyak berlaku di dalam gerakan koperasi sejak akhir-akhir ini ya. Koperasi terlibat dengan skim cepat kaya. Inilah masalahnya tuan-tuan dan puan-puan ya. Skim cepat kaya ya, dan sehingga orang kata memusnahkan ya aktiviti dan juga karier individu yang telah pun orang kata dijalankan di dalam sesebuah koperasi tersebut. Apa yang berlaku dalam kes ni adalah sumber yang saya petik ya daripada Utusan Malaysia 7 Oktober 2011. Bekas anggota lembaga koperasi pelaburan hartanah didenda RM110,000 dan RM50,000 oleh Mahkamah Session ya, selepas mengaku menjalankan aktiviti koperasi tanpa lesen. Ini dia masalah ya, menjalankan aktiviti tanpa mempunyai lesen yang dikeluarkan oleh pihak Suruhanjaya. Dan selain daripada itu dahlah tak ada lesen ya, menjalankan pula perniagaan yang bercanggah menurut kepada ketetapan undang-undang, iaitu menjalankan aktiviti perniagaan skim cepat kaya. Koperasi telah pun menjanjikan dividen sebanyak 16% tahun, sedangkan koperasi belum mempunyai aktiviti yang boleh menjana pendapatan. Jadi ini yang kita katakan koperasi terlibat dengan skim cepat kaya ya, bermakna koperasi telah pun menjanjikan sesuatu yang belum lagi pasti kepada anggotanya bahawa koperasi ini boleh ya, orang kata memberi dividen yang tinggi, sedangkan koperasi belum lagi mempunyai aktiviti yang boleh menjana pendapatan ya. Dan seterusnya adalah berkenaan dengan kes pengambilan deposit daripada bukan anggota tanpa kelulusan SKM ya. Sumber yang dipetik daripada Sinar edisi Kelantan 2010 dan juga laman web SKM berkenaan dengan Koperasi Dinamik Malaysia Berhad, yang mana 9 orang ALK Koperasi Dinamik ini telah didakwa kerana melakukan satu perbuatan di bawah Seksyen 10E Akta Koperasi 1993 yang merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 91/1C Akta yang sama dan boleh dihukum di bawah Seksyen 91(2) Akta yang sama. Apakah kesalahan di bawah Seksyen 50E itu tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita boleh buka sekejap ya. Kalau tuan-tuan ada akta, tuan-tuan boleh buka bersama-sama dengan saya. Jadi kita boleh lihat apakah bentuk kesalahan yang dimaksudkan di bawah peruntukan Seksyen 50E tersebut ya tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah. Kalau kita buka berdasarkan kepada peruntukan Seksyen 50E tersebut, dia menyatakan bahawa ya, tertakluk kepada subseksyen 25(1) atau peraturan-peraturan, deposit atau pinjaman daripada anggota dan dengan kelulusan daripada Suruhanjaya daripada orang yang bukan anggota koperasi itu. Bermakna ini sekali lagi koperasi terlibat dengan kes pengambilan deposit ya. Pengambilan deposit ataupun pinjaman daripada anggota dengan kelulusan daripada Suruhanjaya dan daripada orang yang bukan anggota koperasi itu. Jadi secara spesifik ini adalah berkenaan dengan pengambilan deposit ya, dan secara tidak langsung apabila seseorang itu telah pun didakwa ya di atas kesalahan pengambilan deposit ini di bawah Seksyen 50E, maka secara tidak langsung ianya boleh dihukum ya di bawah peruntukan Seksyen 91/2 Akta yang penalti sebanyak RM100,000 tu tuan-tuan, masih ingat ya. Dan pertuduhan terhadap mereka adalah bagi kesalahan mengambil pinjaman daripada 7 orang yang bukan anggota Koperasi Dinamik berjumlah RM135,000 tanpa kelulusan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Jadi ini sekali lagi kita lihat ya, adalah merupakan satu kesalahan yang mana ketidakpatuhan terhadap undang-undang ya, tidak memohon kelulusan daripada pihak SKM berkenaan dengan pengambilan deposit. Dan sebagai tambahan ya tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya boleh tambah, di dalam laman web SKM juga menyatakan bahawa Setiausaha Bendahari Koperasi Dinamik ini mengaku bersalah dengan membayar wang ya sebanyak RM6,000 manakala pengerusi Koperasi Dinamik ini dikendaki untuk membayar ya sejumlah wang sebanyak RM30,000. Jadi itu adalah antara yang saya boleh share bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan ya. Baiklah, seterusnya adalah berkenaan dengan pelanggaran ya Seksyen 10A Akta Koperasi dan pengambilan deposit tanpa kelulusan SKM. Ini sekali lagi ya adalah berkenaan dengan kes pelanggaran Seksyen 10A pengemukaan diri sebagai koperasi, yang mana kita lihat tadi ada berlaku penyamaran ya. Dan sekali lagi kes pengambilan deposit di bawah Seksyen 50A tadi seperti mana yang sama kita bincangkan ke atas Koperasi Dinamik ya.
Jadi apa yang berlaku adalah pendakwaan ke atas penyamaran pengerusi Koperasi Cahaya Berhad yang memberi penerangan pelaburan perikanan, sedangkan beliau tidak dilantik sebagai pengerusi di dalam Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi. Inilah dia tuan-tuan ya, bercanggah dengan peruntukan Seksyen 10A yang mana beliau telah pun menyamar sebagai pengerusi, menjanjikan tentang pelaburan tentang perikanan sedangkan beliau bukan merupakan pengerusi yang dilantik ya. Dan sebagai tambahan, koperasi juga mengambil deposit daripada bukan anggota tanpa kelulusan SKM yang mana ia bercanggah dengan Seksyen 50E dan boleh didakwa di bawah Seksyen 91(1)(c). Dan kadar ya kompaun telah pun dikenakan ataupun sabitan kesalahannya telah pun dikenakan bagi kesalahan di bawah Seksyen 10A pengemukaan diri sebagai koperasi tadi itu ya. Beliau telah pun dikenakan hukuman penjara 10 bulan, dan manakala bagi kesalahan pengambilan deposit beliau telah pun didenda sebanyak RM50,000. Jadi ini adalah merupakan sumber yang saya perolehi daripada Utusan Malaysia Jun 2011 dan juga laman web SKM. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan antara isu-isu perundangan koperasi yang boleh saya share bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Seperti mana saya katakan tadi, ianya bukannya bertujuan untuk mengaibkan mana-mana pihak, tetapi adalah bertujuan untuk memberikan iktibar dan pengajaran kepada kita semua bahawa sebenarnya ya pendakwaan ke atas kes-kes yang bercanggah dengan peruntukan undang-undang telah pun berlaku dan ada pendakwaan sebenarnya. Itu yang kadang-kadang ramai kooperator bertanya, ada ke pendakwaan ya? SKM ada ke melaksanakan orang kata pendakwaan ke atas koperasi yang telah pun melakukan kesalahan ya yang bercanggah dengan peruntukan akta? Ada sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ya. Cuma bagi saya adalah lebih baik kalau boleh ya kita menghindarkan diri kita ataupun koperasi kita daripada melaksanakan perkara-perkara yang bercanggah dengan peruntukan undang-undang, dan sekiranya kalau kita tidak berapa pasti dengan peruntukan undang-undang tersebut adalah lebih baik kalau kita bertanya kepada orang kata pihak yang lebih arif, iaitu kepada pihak SKM untuk mendapatkan kepastian sebelum kita melaksanakan sesuatu perkara itu, kerana kita khawatiri ya sekiranya kalau kita melakukan kesilapan dan kesalahan itu kita takut pula nanti kadar kompaun pula akan dikenakan kepada kita. Jadi sekiranya kalau kita dapat orang kata mempraktikkan peruntukan undang-undang ini dengan baik, kalau apa yang kita tak faham kita bertanya kepada pihak yang sepatutnya. Jadi bagi saya itu adalah lebih baik ya, dan ia adalah wajar sebenarnya dengan liability ataupun tugas yang dikenakan ke atas anggota lembaga yang mana mereka seharusnya sentiasa bertindak dengan berhemat dan juga bertekun ya. Orang kata berhemat tu memang sentiasa kena berhati-hati, sentiasa kena berwaspada, dan satu lagi ya bertekun tu memanglah dia kena rajin, committed dan sebagainya. Jadi kalau ada perkara-perkara yang kita kurang pasti, kita kurang orang kata kita was-was dan sebagainya, kita boleh mendapatkan kepastian daripada pihak yang lebih arif ya, pada pihak SKM dan sebagainya untuk mengelakkan daripada perkara-perkara sebegini terjadi kepada diri kita ataupun kepada koperasi maupun kepada gerakan koperasi. Jadi orang kata secara tidak langsung ya perkara-perkara sebegini telah pun mencemarkan ya imej gerakan koperasi. Namun demikian seperti mana yang saya katakan, ini bukanlah bertujuan untuk mengaibkan mana-mana pihak, tapi untuk memberikan iktibar kepada kita supaya kita dapat menjalankan tugas di dalam koperasi dengan lebih baik dan untuk memastikan objektif sosioekonomi negara itu tercapai. Jadi saya rasa itu saja daripada saya tuan-tuan dan puan-puan ya. Panjang lebar telah pun kita menceritakan ya tentang slot-slot yang terdapat di dalam perundangan koperasi di Malaysia, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih di atas kerjasama tuan-tuan dan puan-puan, dan sekiranya kalau ada kekurangan daripada saya ya sepanjang apa yang saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon maaf, dan saya harap kita dapat berjumpa lagi di masa akan datang dan untuk slot-slot yang seterusnya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum.